Datuk Yang di-Pertua, dan mengenalkan saya menyambung ucapan bajet rakan-rakan saya yang lain. Datuk Yang di-Pertua, tidak semua masalah rakyat memerlukan bajet yang besar untuk menyelesaikannya. Di dalam kita mendahulukan rakyat, kesungguhan dan komitmen untuk membetulkan beberapa polisi, undang-undang atau peraturan serta sistem yang sudah ada boleh melegakan sebahagian besar daripada rakyat. Saya mewakili mungkin penduduk-penduduk yang ramai di sekitar bandar, yang mungkin infrastruktur dan kemudahan yang ada lebih mewah daripada kalau dibandingkan daripada rakyat yang duduk mungkin di Sabah dan Sarawak. Namun mereka ini juga tidak terlepas daripada masalah-masalah yang mencengkam hidup mereka. Tuan Yang di-Pertua, pada bulan 9 tahun ini, bulan September, Menteri Perumahan mengumumkan bahawa terdapat 30,576 pembeli rumah yang terbengkalai. 136 projek rumah terbengkalai. Walaupun ini adalah hanya 2% sahaja daripada projek-projek rumah terbengkalai, namun beban yang dialami oleh pembeli-pembeli amatlah berat, kerana mereka bukan sahaja tidak mendapat rumah, tetapi mereka juga terpaksa melangsaikan pinjaman bank. Tuan Yang di-Pertua, industri perumahanlah satu-satunya industri yang berniaga tapi barangnya tak ada lagi. Ya, barangnya tak nampak. Kalau ikut konsep Islam pun di dalam jual beli, kita kena tengok barangnya dulu, barulah kita boleh mengatakan bahawa akad jual beli itu sah. Ya, walaupun kerajaan telah mengumumkan beberapa langkah untuk memastikan yang rumah-rumah terbengkalai ini dapat diselamatkan dan rumah-rumah ini dapat dideliverkan dengan izin kepada pembeli-pembeli ini. Sekarang ini kerajaan telah mengumumkan dalam tahun 2006 bahawa sistem bina kemudian jual dianjurkan, tetapi sistem ini baru diberi sebagai satu pilihan kepada pemaju-pemaju. Pihak pemaju dan pihak bank keberatan untuk mengangkat sistem ini sebagai sistem arus perdana di dalam industri pembinaan. Alasan mereka adalah di dalam ekonomi global yang kurang memerangsangkan, maka sekiranya dikenakan satu polisi bahawa semua rumah mesti dibina sebelum dijual, maka mereka beralasan bahawa ini akan mengurangkan atau tidak merancangkan ekonomi negara. Inilah alasan yang sering diberi oleh REHDA atau Persatuan Real Estate Housing Development Association kepada kementerian. Tuan Yang di-Pertua, persoalannya kenapa tidak dilaksanakan sepenuhnya? Ia telah diwar-warkan, malah ia telah diisytiharkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Badawi, untuk menjaga kepentingan pembeli. Satu-satunya perniagaan ini di mana risiko perniagaan itu dibebankan atas pembeli. Ini adalah satu alasan yang satu sebab kenapa risiko ini perlu dipindahkan kepada pihak bank dan juga kepada pihak pemaju. Pemaju dan pihak bank mengatakan sekiranya skim bina kemudian jual dimandatorikan kepada pemaju-pemaju, ia akan menyebabkan harga rumah meningkat sedikit dalam jurang julat 10 hingga 20%. Tuan Yang di-Pertua, saya kira bagi orang-orang ataupun pembeli-pembeli di mana rumah mereka tidak siap dan mereka tidak nampak langsung 10 dan 20%, kenaikan 10 dan 20% sebagai garanti atau jaminan kepada mereka untuk mendapat rumah adalah lebih baik daripada tidak mendapat langsung. Ada kes-kes yang melebihi 20 tahun sehingga sekarang tidak nampak kelibat rumah itu. Sistem bina dan jual ini sebenarnya Tuan Yang di-Pertua telah dilakukan dan telah dijalan oleh PKNS, ya, dan ia tidaklah mendatangkan kerugian ataupun tidaklah
menyusahkan pembeli-pembeli. KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilihat tidak mendahulukan rakyat, ya. Tetapi lebih memberi muka kepada persatuan atau pemaju-pemaju ini. Akhir-akhir ini oleh kerana skim bina dan jual ini telah dipopularkan atau diwar-warkan oleh kerajaan, maka terdapat pemaju-pemaju yang sekali lagi cuba mengambil kesempatan untuk mengaburi mata pembeli dengan kononnya mengatakan bahawa tidak ada bayaran diperlukan selain daripada 10% dan kemudian bayar apabila mereka menerima pemilikan rumah itu. Pada hakikatnya sebenarnya mereka diperlukan bayar 10%, yang diserap ialah bunga atau faedah, ya. Tetapi pihak bank masih lagi membayar secara beransur-ansur atau progress payment kepada pihak pemaju. Sekiranya rumah ini tidak siap, maka setengah-setengah pembeli akan menghadapi satu kejutan kerana mereka akan baru sedar yang sebenarnya mereka telah membayar, bank telah membayar bagi pihak mereka untuk membeli rumah-rumah ini. Seterusnya, bila kita memikirkan, bila banyak berlaku rumah-rumah terbengkalai ini, nasib rakyat yang telah membeli rumah-rumah ini tidak mendapat apa-apa ganti rugi. Saya tertanya-tanya juga, apakah tidak boleh pihak kerajaan menggubal undang-undang di mana pihak pemaju menamakan guarantor ataupun penjamin ataupun penjamin-penjamin seperti mana yang dilakukan oleh pihak bank kepada syarikat-syarikat apabila mereka mahu meminjam untuk perniagaan mereka, maka pengarah-pengarah syarikat perlu menjadi penjamin, dan sekiranya syarikat gagal membayar balik pinjaman-pinjaman ini, maka bank will go after dengan izin penjamin-penjamin ini. Dan sekiranya ini kita lakukan, saya kira ini akan memberikan satu rasa tanggungjawab kepada pengarah-pengarah pengarah eksekutif syarikat-syarikat pemaju ini, dan mereka akan lebih berhati-hati dan pengurusan mereka mungkin lebih bertanggungjawab dan lebih accountable, ya. Tetapi sekarang ini mereka akan isytiharkan syarikat atau syarikat pemaju rumah itu bankrupt dan syarikat ditutup. Syarikat perumahan negara akan ambil alih, kerajaan masuk lagi duit, ya, seperti dalam bajet ni 200 juta untuk menyelamatkan rumah-rumah ini, rumah-rumah projek-projek rumah terbengkalai ini. Duit siapa? Duit rakyat. Rakyat juga yang rugi, ya. Jadi pengarah ini kata bahasa Inggerisnya, they go scot free. Mereka lepas dan bebas. Mungkin mereka membuka syarikat yang baru, ya, dan menjadi pengarah pula. Selagi mereka tidak pengarah, bukan syarikat perumahan, tidak senarai hitamkan, maka selama-lamanya pengarah-pengarah syarikat-syarikat rumah-rumah terbengkalai, projek rumah terbengkalai ini akan terlepas daripada tindakan terhadap mereka. Jadi saya kira inilah yang saya maksudkan, kita boleh menyelamatkan dan membantu membela rakyat dalam golongan ini apabila kita memperkukuhkan undang-undang kita dan pelaksanaannya. Kerajaan juga telah sebenarnya menawarkan banyak insentif kepada pemaju-pemaju yang ingin mengambil bahagian di dalam bina kemudian jual ini. Mereka telah diberi pengecualian untuk membayar deposit RM200,000 untuk lesen pemaju. Mereka juga telah diberi pengecualian daripada memenuhi kota 30% rumah kos rendah, ya. Dan mereka juga telah diberi orang kata permit dengan cepat sependek 4 bulan sekiranya permohonannya dilakukan melalui OSC ataupun One Stop Center di PBT, ya. Dan ini semua tidak cukup insentif kepada mereka, kerana bagi mereka yang menjadi bottom line dengan izin ialah keuntungan, ya. Kita tidak nampak bagaimana
sekiranya mereka membuat kerja atau memaju dengan baik projek-projek perumahan ini, demand ataupun permintaan daripada pembeli rumah tetap ada, ya, dan kerancakan industri pembinaan itu tidaklah terbantut. Jadi kita nak bertanya